fundamental marketing adalah bahasa mudah dia, marketing nak bagi tahu apa kau niaga. Betul. Itu je. Marketing nak bagi tahu apa barang kau jual. Itu. Tapi kalau brand, apa yang berada dalam kepala orang. wesh, cakep. Kita cari solusi. Okay, hari ni kita kedatangan Master of Branding. Dan beliau merupakan idola saya juga, iaitu Abang Hadi Fahmi. Betul? Dah jadi abang Kita panggil abang. Kat Tiba-tiba DM abang. kita main encik-encik. Ini tak prepare ni abang ni. Tadi tak abang. Okay, so untuk makluman semua, Hadi ni adalah master saya. Saya punya sifu. Kalau saya nak belajar branding, kalau saya nak belajar tentang bahasa mudah tu lah, branding tu, saya selalu akan tengok dia punya media sosial, TikTok, IG. Memang saya akan follow lah kalau nak belajar bab-bab branding ni. Tapi sebelum tu, kita nak tanya, Hadi dulu memang nak jadi angkasawan Kita terpaksa. Terpaksa. Tapi memang tak jadilah. Tak jadi Dulu, okay, so boleh cerita tak? Dulu Hadi memang macam mana boleh jadi master of branding? Saya sorry big claim, macam claim besar pula master. Tapi kalau saya bagi dia memang betul-betul sosok yang memang saya rasa terror orang ni buat branding ni. Kalau nak cerita pasal iPhone, nak cerita pasal local brand, ni lah orang dia. Dulu Hadi belajar apa dulu Hadi? Dulu macam tadi cakap angkasawan Okay. Dia bukan angkasawan, dia aerospace. Sebab ni sebab kalau saya sebagai rakyat marhain, rakyat umum, bila dengar aerospace, angkasawan. Betul. Aerospace tu apa aerospace tu? Aero angkasa. Aero angkasa. Cuma jadikan bahasa Melayu. So saya waktu belajar dulu, kita belajar macam mana nak buat satellite. Belajar dekat Belajar di Moskow, Russia. Moskow, Rusia. So macam mana pengalaman tu tahun bila? Tahun bila macam mana? Kita fly tahun 2007. 2007. SPM tahun 2005. Kita buat preparation lebih kurang dalam 1 tahun. Tahun 2007 tu kita fly. Kita belajar kat sana dalam 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Asalnya saya ambil aeronautic engineering. Okay. Tapi spesifik fakulti yang saya masuk tu dalam bahagian nak buat enjin jet. Jadi memang BSPM terus pergi sana. Habis diploma? Kita cuma kami dulu buat preparation setahun di UniKL MIAT. Kat situ setahun. Lepas tu terus pergi sana, ambil degree, ambil aerospace. Kat sana berapa tahun? Betul. Dekat Moskow 5 tahun. Moskow 5 tahun. Wow, macam doktor dah Dia macam one package doktor kat situ kan. Macam isteri saya doktor, dia belajar dulu kat Mesir. So dia 5 tahun juga kat sana. Saya merasalah pergi Mesir. Kalau tak merasa saya pergi Mesir tu 2017 dengan 2018 saya pergi Mesir. Jadi kat sana 5 tahun memang study tu je lah. Dia kawan-kawan saya semua, diorang semua lebih kurang level tu macam dapat master lah. So sebenarnya dia 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Tapi bila saya dah sampai sana, banyak main. Banyak main. Kenapa kita banyak main? Sebab kita belajar dalam bahasa Rusia. Dia memang dia tak angkat bahasa Inggeris Dia kalau fakulti yang kami masuk dulu tu memang kita kena 100% bahasa Rusia sahaja. Allah. Lagi-lagi sebab kita masuk engineering, tak ramai pun student, lagi-lagi Malaysia punya student. Banding dengan macam medical punya student, kalau kat Malaysia kat sana ribu-ribu orang lah kat sana. Tapi kita ni macam tikus makmal. Saya batch kedua yang dihantar untuk dalam aerospace, aeronautik semua ni. Kira otai lah juga sekarang. Otai dari segi batch lah. kedua. Okay, jadi bahasa Rusia saya tertarik ni. Kalau ada tak bahasa yang ingat tu? Ada tak ayat-ayat dia? Sikit-sikit lah. Kalau anda kata nama awak siapa? Minia Zavod Khadi. Allah. Rusia dia tak ada H. So kalau nama saya memang jadi Khadi. Kalau awak dah makan? Tiel. Tiel? Tiel? Itu je. Singkat je. Singkat. Satu pengalaman yang menarik lah Jadi habis SPM, kemudian belajar dekat Moskow kan dalam bidang pembuatan enjin lah lebih bahasa mudah macam tu enjin jet. Dia lebih term dia jet. Dia bukan pembuatan enjin kereta. Dia jet. Kemudian macam mana boleh cuburi bidang branding ni? Sebab saya tengok macam awak ni, bila saya tengok media sosial tu untuk peniaga kecil ataupun korang yang tengah tengok
podcast ni atau mendengar podcast ni, kalau korang tengok Hadi ni dekat platform media sosial, memang kalau dengar suara dia, wish, sedap memang betul. Saya dengar suara tu deep. Macam expert, betul-betul expert Macam mana tu? Macam mana boleh terjun dalam bidang branding ni? Perjalanan dia jauh lah. Tapi kalau waktu saya belajar dulu di Moskow, memang saya rasa tahun kedua. Kita dah mula macam, sebab kita banyak satu duduk di hostel. Betul. Kita student yang Baik. kita kata orang Melayu ni dia tak mingle around dengan Russian. Okay. Kalau Russian lawa. lawa. Kenapa tak ke sana jalan-jalan? Sebab kan kita ni Melayu. Okay. Kita lepak-lepak dengan kawan-kawan Melayu kita je lah dalam hostel kan. So bila kita banyak masa dalam hostel tu, banyak masa kita dengan internet lah, YouTube apa semua. So bila kita banyak depan komputer tu, banyak tengok movie apa semua, macam macam mana movie ni dihasilkan. Okay. Kan. Lepas tu kita pun try ambil pakai video kamera macam point and shoot yang kita pakai kecil dulu kan. So start dari situ kita shoot, and then kita belajar pula video editing. Kita balik kita edit. So saya balik saya edit, tengok kenapa dia tak sama dengan filem? Apa beza filem dengan video biasa macam ni? So daripada situ saya start belajar, tengok, baca dalam forum apa semua. So situ belajar. Dan kita dapat achieve lah. Sebenarnya ada dia punya setting. Kamera ni memang tak boleh. Lepas tu dengan lighting apa semua. And then daripada situ saya pun minat juga filem yang more into storytelling. Dia maknanya story dia tu kuat. Dan kalau biasa orang tengok, kadang-kadang dia akan kata, kenapa filem ni slow sangat saya jenis yang ke arah art sikit punya filem yang berat-berat punya ni kan. So dari situ juga saya belajar macam mana nak buat skrip apa semua. So jiwa saya waktu buat engineering tu bukan jiwa engineering, tapi jiwa orang yang nak berkarya lah. Berseni macam tu kan. So bila kita dah buat video, balik Malaysia, orang dah tahu lah saya ni boleh buat video. So dia terus panggil and then hire sebagai macam videographer atau video producer. Tapi yang dia hire seorang je. So kita kalau dalam video production ni dia kena ada kru kan. Script, lighting, videographer, editor lain. Tapi waktu kerja tu setahun je saya kerja. Saya lah script writer, saya lah director, saya lah video editor, semua saya. Semua tak apa. So lama-lama bila dah buat 2013 saya baru selesai ambil SPM. Tapi dah kerja kan? Dah kerja. Ya, tapi ambil SPM juga? Ambil SPM. Saya SPM, lepas ambil SPM saya terus bekerja. Tapi start kerja tu waktu umur 14? 14. Saya bekerja 14. Saya bekerja construction umur 14, 15. Jadi time bila bekerja tu? Cuti. Time cuti. Cuti macam part time macam tu lah. Cuti sebulan, bulan 6, bulan 12 kan paling panjang cuti. Waktu tu saya bekerja. I see. Menarik. Itu nanti kita cerita. Mungkin buat podcast saya boleh datang, saya cerita. Asyik. Lepas tu balik sini belajar jauh-jauh kat Moskow 5 tahun, bahasa Rusia. Lepas tu datang Malaysia, balik Malaysia. Jadi production, team production lah, lebih kurang macam buat tu. Video apa semua kan. So bila kita dah start buat video tu, kita stress setahun. Macam semua kita lah. Betul. Lepas tu ada kawan ajak buat bisnes apa semua. Kita berhenti. Saya berhenti. Lepas tu buat bisnes lah. Buat bisnes e-commerce waktu tu. Jual barang-barang medik. Jual stetoskop, jual buku-buku medical untuk student-student baca. Dari situlah saya bermulanya belajar tentang marketing dan juga membina bisnes. Biasanya kalau bisnes ni antara benda yang paling penting, sales and marketing. Betul. So macam mana pun kalau kita start bisnes, kena belajar sales and marketing. Betul. Kan. So banyak, bila buat marketing tu, time tu lah saya mula macam ni marketing. Dan sebab saya orang video juga, so saya banyak dari segi image. Lepas tu pair dengan marketing. Lepas tu waktu tu zaman Facebook, social media semua tengah naik lah. Betul. Buat konten apa semua kan. Tapi konten tak macam sekarang lah. Betul. Kan. Betul. So kita belajar macam mana buat konten apa semua. So bila buat bisnes, dan dulu minat saya yang suka pada filem art berat ni. Ada jiwa tu. So orang kata kalau marketing ni dia kena straightforward. Betul. Marketing. Tapi kalau kita art berat ni, dia tak sampai. Betul. Audien dia general. Jadi kita kena general yang straight to the point lah. So saya cuba balancekan lah bila kita buat marketing. Marketing
dia kena kreatif, Betul. kan? So dalam art tu sebenarnya dia ada kreativiti. Betul. So saya cuba balancekan dua tu. Mm-mm. Kan? So saya belajar marketing apa semua, saya buat bisnes pun dalam 4-5 tahun, bisnes jatuh apa semua, saya try macam-macam, jual vacuum pun pernah. Wish. Datang rumah orang tunjuk, okay demo macam ni vacuum. Vacuum saya jual 5 biji sempat. Satu vacuum harga 12,000. Amma. So waktu tu lah saya, okay, sales ni menarik juga. Mungkin yang tengok ni jual vacuum. Sekali dengar vacuum 12,000. Ha? Apa ya? Ada orang beli vacuum 12,000. Amma, 12,000. Kalau target market betul, dia beli. Oh, jadi dapat jual 5. Dapat jual 5 Alhamdulillah. dalam masa 2 bulan. Kalau bagi saya jual vacuum 500 pun belum tentu tu jual. Maai 12,000 Oh, dapat jual 5. Dapat jual 5. Selama 2 bulan. 2 bulan laju kan. So kita demo pergi rumah orang. Lebih kurang sebulan 2 lebih kurang. So waktu tu jugalah saya lebih belajar tentang sales, dan sales menjual produk yang pada harga yang tinggi lah. Tinggi. Okay. Sebab kita belajar juga buat sales, tapi waktu dulu produk kita harga 1 lebih, RM50, RM100 macam tu kan. So lama-lama bila kita belajar juga buat sales yang kita panggil high ticket, harga yang tinggi ni, dia kita pun jadi agak yakin juga dengan apa yang saya buat sekarang. Betul. So balik pada tadi, buat macam-macam, join bisnes kawan apa semua, dan kerja dengan company. Stepping stone juga waktu kerja dengan company tu, waktu tu juga saya mula ternampak tentang branding ni. Okay. Kalau waktu tu saya tengok YouTube, ada satu ni dia panggil The Future. Mungkin kalau designer mungkin ramai kenal dia lah, Chris Do. So dia ada invite brand strategist. Okay. Nama dia Martin Numayer. Dia banyak tulis buku lah. Okay. Dan buku dia sangat simple untuk orang biasa faham tentang branding. So saya macam berminat. So saya start beli buku dia dan baca, belajar apa semua. Dan saya macam, sebab waktu tu saya dah nak start buat content. Saya dah 10 tahun buat marketing apa semua. Saya nak buat content, of course lah, dah 10 tahun buat marketing, kita buat content pasal marketing lah. Nak cakap orang yang kita ni terror marketing lah. Tapi bila saya dah jumpa brand strategy tu, daripada brand strategist dia jual buat buku apa semua, saya belajar, ada satu benda yang dia cakap pasal positioning. Brand positioning. Okay. So macam mana kita nak stand out, macam mana kita nak mudah compete dengan kompetitor yang ramai kat luar sana. So kalau saya masuk dengan ramai orang yang buat marketing juga, susah lah saya. Betul. Kan, sebab ramai sangat kompetitor. Betul. So antara cara lain ialah kita cari ruang yang tak ramai kompetitor. Okay. So bila dah jumpa pasal brand strategy, saya pun minat branding. And then kita tengok di social media tak ramai yang bercakap tentang branding. Okay. Sebab orang kalau ni khas untuk peniaga ni untuk khas untuk yang peniaga nak niaga ni, kebanyakan orang kita sebab saya faham kat luar negara mungkin dah expert benda ni. Tapi untuk kita ni kebanyakan orang tahu kalau nak niaga, marketing. Berniaga, marketing. Niaga, marketing. Itu je. Tapi dia terlupa elemen branding tu macam mana kesan dia. Okay. Lepas tu kemudian bila kita nampak gap tu, kekosongan, tak ramai orang cakap pasal branding ni di social media ni, saya pun start cakap pasal branding. Tapi saya ni bukan graphic designer. Okay. Dan juga menjadi satu benda yang biasa kalau orang buat bisnes, yang dia tahu branding tu ialah logo. Betul. Kalau branding, logo. Branding tu ialah packaging. Tapi saya bukan graphic designer, tapi saya cakap pasal branding. So sebenarnya branding tu lebih dalam lagi, lebih luas. Betul, lebih deep, lebih luas sebenarnya. Logo, design, packaging tu datang kemudian. Okay. So bila saya start buat content pasal branding, sebab saya tengok kat situ tak ramai orang buat. And then somehow saya main dekat Instagram tu, okay lah, views dapat jugalah, tapi dia slow. Lepas tahun saya buat content, saya try post di TikTok, content yang saya dah buat dulu. Sebenarnya saya memang, okay, lepas ni kita buat TikTok lah, tapi tak apa, kita hold dulu, kita fokus kat Instagram. Content pertama yang saya post, yang memang kita dah produce lama tu, saya post petang tu, saya tak tengok, lepas tu saya tutup lah. Dan TikTok memang saya tutup dia punya notification. Esok pagi saya buka, pum, terkejut. Dah berapa? 100,000 views. Okay. First video yang saya post, yang saya dah biasa post di Instagram, esok tu FYP. Oh, okay. Itu pasal brand apa tu? Saya rasanya Lego.
Pasal Lego. Pasal Lego. Okay. History macam mana pembangunan ataupun pembikinan logo. Branding Lego macam tu. Macam mana dia brand dah kuat Lego ni. Tapi macam mana dia naik balik lepas dia sebenarnya ada fasa dia dah nak bankrupt waktu tu. Okay. Tapi bila CEO yang agak baru waktu tu dia masuk, dia macam restructure balik. Dia panggil balik Lego punya team ni. Jom kita tengok balik apa fundamental Lego sebenarnya. Apa Lego sebenarnya? Lego ni apa sebenarnya? Dia pergi ke basic balik Dia pergi kepada basic. Sebab orang kalau tanya orang, mungkin orang tahu Lego adalah permainan yang tampal lah. Betul. Macam tu je lah. Kan kalau tanya team ni mungkin dia akan jawab macam tu. Permainan lah. Tapi waktu tu Lego dia dah start buat macam-macam. Dia dah ada masuk movie, dia dah ada game, dia banyak collaboration. Betul. So ada banyak sangat benda yang dia nak buat. Diorang dah mula tak fokus. Hilang identiti dia ataupun DNA dia hilang. Ya, betul. So maknanya CEO dia panggil balik semua. Jom kita check balik lah DNA kita ni apa sebenarnya. Dia ibarat kalau saya bagi contoh dalam ranah orang kita ni, engkau ni niaga nasi lemak. Tiba-tiba engkau niaga ayam penyet, kau niaga itu, kau niaga sate, sampai satu tahap signature DNA yang buat kau naik nasi lemak ni kau lupakan. Betul. So sama dengan Lego lah. Padahal Lego ni dia punya DNA adalah permainan budak-budak. Betul. Tapi dia buat filem lah. Betul. Logo buat filem, buat itu, buat ini sampai Lego ni apa? Okay, lepas tu bila dia check balik back to basic, antara yang dia execute ialah contohnya bongkah Lego dia tu. Kalau waktu tu maybe ada, saya tak ingat nombor dia, tapi maybe kalau ada 10,000 bongkah yang berbeza, dia cantas, akhirnya jadi back to 3,000 bongkah je dia produce. So apa-apa projek yang macam terlampau menyimpang apa semua, dia cut, dia back to simple. And antara jawapan yang dia jumpa, Lego ni apa sebenarnya? Lego ni sebenarnya nak membawa kreativiti keluar daripada setiap individu. Bila dia tengok balik macam tu, dia pun balik, kita dalam Lego sendiri tak ada orang yang buat R&D yang memang peminat Lego. Kan? Sedangkan audien yang buat dia naik dulu adalah peminat Lego. Tapi orang yang fikirkan produk next ni apa bukan peminat Lego. Itu yang identiti dia tu lari. Dia lari daripada customer sebenar dia yang loyal, yang Lego apa keluar beli. Betul. Dia dah mula lari. So bila dia tarik balik, ini sebenarnya Lego sebenar. So dia kembali kepada customer yang akhirnya akan loyal pada dia. Dia punya fan yang sebenarnya, true, hardcore. Jadi kalau ikutkan kaedah yang digunakan oleh Lego, dia macam spreadness ni. Dia buat semua, dia nak tak audien dia macam semua audien dia. Betul. Padahal kita tak boleh menang hati orang semua orang. Betul. Baik dia menangkan royal audien dia sendiri. Itu royal audien dia pun dah banyak dah. Betul. Dia dah make profit kat situ. Jadi dulu owner lama Lego tu dia try out. Tak salah pun sebenarnya. Apa yang dia buat tak salah, betul tak? Tak salah. Dia dari buat segi tak bisnes tak salah. Bisnes tak salah. Dia make profit. Tapi dia macam lama-lama makin susut. Dia kena cari apa sebenarnya signature dia ni. Betul. Itu macam yang tadi bagi contoh nasi lemak kan. Sebenarnya dia yang membawa dia naik tu ialah nasi lemak. Orang kenal dia nasi lemak. Mungkin nasi lemak dia tu ialah nasi lemak yang paling baik lah dekat contohnya di Kelang. Lepas tu tiba-tiba dia tambah ayam penyet, tambah jual macam-macam air, nasi ayam. Akhirnya dia sebagai orang ingat dia sebagai nasi lemak terbaik di Kelang tu lama-lama tenggelam. Lepas tu memang pencinta nasi lemak, dia mula nasi lemak punya maybe quality mungkin dah drop ke sebab dia dah banyak sangat menu dia nak cover kan. So dia punya betul-betul loyal customer yang memang cari nasi lemak dah mula lari. Lepas tu dah lari satu hal. Lepas tu quality daripada nasi lemak mula hilang. Betul. Sama macam Lego. Quality of build Lego tu mula-mula hilang. Betul. Jadi sama ni mungkin korang, mungkin saya bagi satu contoh paling mudah. McDonald, dia akan niaga apa? Walaupun dia keluar macam-macam makanan, dia akan fokus tetap burger dia. KFC, dia keluarlah macam mana pun makanan, dia tetap fokus ayam dia. Dia tak lari. Tiba-tiba dia buat nasi ayam, dia ada, tapi dia bermusim. Contoh hari raya baru dia keluar nasi ayam contoh kan. Kadang macam saya perasan chicken rice shop lah. Chicken rice shop dia kalau Diva Bali dia keluarkan dia punya chicken rice shop Diva Bali. Betul. Kalau hari Cina dia keluarkan yang Cina punya. Hari raya keluar hari raya. Tapi yang main dia kekal. Betul. Yang main. Kalau untuk campaign, untuk boost sales waktu tu,
okay untuk divert sekejap, untuk tambah sikit sekejap. Tapi apa kita punya core tu? So jadi kalau dari segi branding, ni kita terus dah masuk ke topik pula ni. Dah masuk Kita masuk ke topik ini. Branding. Apa itu branding? Ni yang peniaga ni tolong ambil buku, catat, tulis. Apa itu branding? Branding ni macam mana? Kalau bahasa mudah, kalau Adi punya bahasa mudah, apa tu branding? Brand atau jenama ni, bahasa mudah dia ialah dia apa yang orang ingat tentang kita. Apa yang orang ingat tentang kita. Itu branding. Apa yang orang ingat dan apa yang orang kata tentang kita. Okay, dia bukan apa yang kita kata. Okay. Jadi kalau bahasa mudahnya, brand tu adalah untuk customer. Dan brand tu adalah owner dia sebenarnya adalah customer. Betul. Betul dapat. Kan? Betul. Brand tu sebenarnya customer punya. Milik dia tu customer, brand tu. Dia berada dalam kepala customer ataupun orang ramai. Bukan kita. Kebanyakan orang kita berniaga, brand aku punya. Jadi bila dia cakap brand aku punya, dia buat perniagaan ikut selera dia. Tapi memang betul dari segi teknikal, macam dia register my IPO trademark. Memang betul ownership brand tu dia punya. Betul. Tapi siapa yang kontrol dalam kepala customer ni, yang berada dalam kepala orang ramai ni, dalam kepala orang ramai. Kita bagi tahu, tak semestinya orang akan melekat dalam kepala seperti yang kita bagi tahu. Betul. Kalau apa yang kita bagi tahu tu, itu ialah marketing. Betul. Brand ni betul. Customer yang bagi tahu. Betul. Marketing, betul lah. Fundamental marketing adalah bahasa mudah dia, marketing nak bagi tahu apa kau niaga. Betul. Itu je. Marketing nak bagi tahu apa barang kau jual. Itu. Tapi kalau brand, apa yang berada dalam kepala orang. Wesh, cakep. Paling mudah kalau kita nak tahu apa efek bila kita lepas kita buat branding. Apa yang orang cakap pasal kita lah. Paling mudah check Google review. Itu kan apa yang orang kata tentang kita. Dia macam tadi je. Itu yang paling senang. Paling Betul. senang nak check sebab ramai juga klien saya kan, agensi tanya, okay, apakah ROI lepas kita buat branding ni kan, apa result dia. Susah sebab branding ni dia long term. Tapi antara mudah yang kita boleh check ialah apa yang orang kata tentang kita. Apa yang orang kata tentang kita yang paling mudah dekat review, Google review ataupun di social media orang boleh komen. Itu kan apa yang orang kata tentang kita. Betul. Itu iklan sikit lah. Jadi kalau anda kata korang yang dapat poin-poin tadi kalau korang catat poin tu memang dah dapat dah sebenarnya. Kalau kita make a branding, sebenarnya bukan bercerita tentang diri kita. Branding adalah tentang apa yang consumer boleh dapat dan apa yang consumer cakap pasal diri kita. Dia semua benda yang kita buat, bukan sahaja marketing, tapi semua benda, sampai apa persepsi yang ada dalam kepala customer kita tu melekat dalam kepala. Okay. Ni kita bagi analogi bagi cerita, bagi kita bercerita lagi. Contoh paling senang untuk kita nampak branding untuk diorang, mungkin tak apa kesan branding ni, tak nampak lagi tau. Tak nampak lagi. Apa yang boleh Hadi kongsikan branding paling kuat zaman sekarang ni, untuk era sekarang ni, branding paling kuat? Paling kuat memang brand yang paling nilai value dia Apple. Mantap. Macam kenapa Apple? Boleh cerita Apple kenapa? Kalau saya tanya, kalau nak beli saya start kejap. Kena cut je. Dia macam tu. Dia banyak, dia idea dia masuk. Alamak, apa ni Steve Jobs masuk branding tahun mula daripada chip Microsoft gaduh dengan siapa? Bergaduh dengan dia punya Microsoft punya owner siapa? Bill Gates macam-macam tu semua. Dia dah sangkut ni. Idea banyak sangat. Dia kalau orang branding memang macam ni. Dia banyak kan kalau aku guna fundamental bahasa susah, nanti audien aku tak faham. Mana bahasa paling mudah ni? Dia susah. Kalau cakap orang yang ada seni macam ni memang susah sikit. Saya pun kadang kalau cakap dengan dia, kacau. So macam mana? Branding iPhone ni. Dia kuat ni. Cuba kita bayangkan kalau lah company Apple tu tak ada. Okay. Apa yang terbayang dalam kepala kita? Samsung Perkataan Apple tu. Terbayang buah Apple lah kan? Bayang Apple kalau tak warna merah, dia warna hijau. Betul. Buah Apple lah. Betul. Kalau kita cakap dengan budak kecil sekarang, Apple lah. Kalau tanya dekat orang tua, Apple is iPhone lah. Gila. Betul. Gila. So bila sebut Apple saja, ada bayangan dalam kepala kita. Apple tu apa? Betul. Mungkin
handphone yang paling mahal ke, Betul. handphone yang mudah untuk guna ke, atau dia terbayang Steve Jobs ke. Betul. Tapi yang saya sorry saya potong. Yang tertarik adalah bukan naratif tau. Dia macam kalau kita sebut Apple kat budak kecil, dia akan cakap buah Apple. Tapi kalau cakap dengan orang besar macam kita budak zaman sekarang, kita sebut Apple, dia tak terbayang Apple pun. Betul. Dia tak terbayang buah tau. Pun. Dia tak terbayang buah. Dia terbayang iPhone. Yes. That's a branding lah. Itu maksudnya brand dia tu dah terlampau kuat. Even dia dah overtake perkataan Apple tu. Apple yang company tu yang dia ambil Apple. Okay. So brand ni apa yang berada dalam kepala kita. So bila sebut Apple, kita ada bayangan tertentu lah. Quality ke, design yang minimalis ke, atau cara marketing dia ke. So bila kita nak usahakan brand kita, dia semua benda yang kita buat. Cuba kita bayangkan kalau kita kata kita buat marketing, okey lah, kita jual sate. Kita kata sate kita sekali makan ingat berhari-hari. Tagline. Okay, kita pergi beli. Yang ambil order tu cakap saya nak 10 ketul ayam, 5 ketul daging. Dia duduk bakar lagi. Buat dono. Dia buat dono. Customer experience. Customer experience. So kita order lagi. Oh, lepas tu dia balas. Okay. Oh, kita dah mula sentap sekejap. Okay, tak apalah sebab aku memang nak makan sate hari ni. Aku belilah juga. Esoknya beli. Lepas tu tunggu lama, kita nak bungkus ni, tunggu lama, tak siap-siap. Tengok, orang lain dapat dulu. Yang order kemudian daripada kita, orang lain dapat dulu. Kan? Customer service. Okey lah, akhirnya lepas tu kita mendapat sate, kita bungkus. Balik makan kat rumah. Makan ayam keras, hangus. Betul lah tagline dia tu. Ingat berhari-hari. Ingat apa, tapi ingat benda yang negatif. Dia ingat negatif. Okey. Tapi apa yang dia cuba masukkan, dia kata sate dia sedap. Sampai ingat berhari-hari. So betul lah. Tak semestinya apa yang kita buat marketing tu orang punya ni seperti apa yang kita nak sampaikan. Kan? Betul. Tapi sepanjang customer tu berinteraksi dengan kedai sate tu, satu customer service teruk, satu customer yang experience. Dia layan tu teruk. Lepas tu makan tak sedap pun. So setiap benda yang terjadi pada kedai sate tu dengan customer tu, benda tu dia ambil kira. Dan dia ingat. Apa yang dia ingat tu, itulah brand tu. Kalau orang tanya, okey tak sate Zunun. Sate Zunun hari tu kau makan? Dia dah ada dalam bayang kepala dia. That's branding. Itulah brand yang melekat dalam kepala dia tentang sate Zunun tu. The whole campaign untuk pengalaman marketing, dengan brand tu. Marketing lah, experience lah, customer service, semua tu dijadikan satu, masuk dalam kepala otak. Itulah brand tu. Lepas tu kalau ada bad experience, terbayang lah. Itulah brand tu. Okey, betul. Ni saya bagi analogi lagi Kalau saya sebut obat gigi, terbayang? Colgate. Kalau saya sebut gigi sensitif, Sensodyne. Okey. Kita dah ada dalam kepala kita untuk kalau saya sebut kasut untuk skater, Vans. Mantap. Kita sama Skater ke kita ni? Betul, tak ada. Pakai je. Kalau kita sebut kereta electrical, Tesla. Padahal banyak je Banyak kereta lagi. yang dalam orang kata segmen dia tu kereta electrical tu, EV. Betul. Tu banyak. Tapi bila sebut electrical, betul. Tesla. Sebenarnya itu rentetan kepada apa itu brand lah. Apa itu brand? Itu kita panggil brand positioning. Macam mana positioning. kita nak position ataupun kita nak ambil parking dalam kepala customer ni. Kita bayangkan dalam kepala customer ni dia ada banyak lot parking. Okey, faham. Contohnya parking untuk santan, jenama santan. Oh dah ada. Siapa? Bagi brand santan satu. Santan. Kara. So untuk santan Kara dah ambil. Untuk kari Babas dah ambil. Untuk tadi kasut skate Vans dah ambil. Untuk handphone yang paling disuka Apple dah ambil. Tiba-tiba kita nak jual, balik. Kita nak jual santan juga. Kita kata kita santan best, sangat best. Santan kita paling berpatutan. Tapi dalam kepala customer ni, untuk santan dah ada orang ambil dah parking tu. Betul. Dia dah ambil lot kat dalam otak tu. Dalam otak. Santan adalah
Kara. Okay, ni Santan Kara. Lepas tu ada pemain baru nak masuk ni. Pemain baru nak ambil parking Position Kara tu. ni. Position Kara tu tak boleh, susah. Sebab dah parking. Once dah parking dalam kepala customer, susah sangat dah nak ambil parking tu. So kalau macam ubat gigi tadi, untuk ubat gigi, Colgate dah dapat kat situ. Okay. So macam mana kita nak masuk? Kita nak jual ubat gigi kita juga. Kita terpaksa main segmen yang berbeza. Betul, itu yang Sensodyne buat. Dia tengok, parking lot untuk ubat gigi tapi untuk gigi sensitif masih kosong. Okay. Dia cepat-cepat cop ibarat tu. Kalau santan Kara betul lah Kara. Lepas tu dia general. Ini kita buat santan untuk masak rendang. Target kita adalah hari raya. Kita buat santan Ali adalah santan untuk hari raya. Barulah hari ada parking yang baru untuk tu. Santan hari raya. Ali. Macam tu. Mantap. Tu branding positioning ah. Itu kita panggil brand positioning. So antara contoh yang kita boleh tengok macam kalau kita selalu lalu highway, beras jasmine pun dah cuba untuk positionkan. Dia beras kan. Tapi kalau kita perasan billboard dia sekarang dah start beras ni sedap untuk diguna untuk masak nasi ayam. Okey. Dia cuba positionkan jasmine ni. Kalau aku nak buat nasi ayam je, dia ingat. Beras jasmine lah. Dia cuba positionkan sebagai beras terbaik kalau nak buat nasi ayam. Okey, kalau nak kopi orang kaya? Ayo. Starbucks. Kalau kopi Marhain? Pakma Western. Mat Coffee. Sekarang dah lain lah. Kalau tanya sekarang untuk kopi yang premium tapi Marhain, sekarang segmen tu masih ramai yang tengah bertarung. Zeus one of yang tengah nak naik lah. Zeus, kopi Pak Mat kan. Ke Pak Mat Coffee ke kopi Pak Mat? Kopi Pak Mat kot. Mat Coffee. Mat Coffee. Tu segmen yang tengah dimain di ranah yang rasa premium tapi marhain. Tu macam Coffee Bean pun. Coffee Bean pun tengah main dekat ranah macam tu. Kita punya peminat kopi sebab saya minat kopi. Sama. Kita betul-betul naik kepada orang yang market lebih ramai untuk betul-betul minat kopi ni waktu PKP kan. Waktu PKP tiba-tiba boom, banyak bisnes kopi. Betul. Tapi sebab bila untuk masuk kopi punya market ni, contoh macam Starbucks. Kalau tanya, ramai orang kata Starbucks punya kopi ni tak sedap pun. Dia tengok kat mana? Kalau tanya saya, dia tengok dekat mana. Sebab kopi ni kalau kita pandai order dekat Starbucks, lain cara yang dah pakar. Kalau jenis yang maybe dia kopi yang dia suka campur-campur macam-macam, bagi perisa-perisa tu double mungkin upside down lah dan bla bla lah lagi. Okay. Kalau macam bukan regular, kalau customer biasa tengok menu je. Bang itu. Tapi kalau pergi Starbucks, kalau macam saya first time nak order dekat Starbucks, nervous Wish, jangan kata Starbucks. Saya order McDonald pun dulu ingat. Saya memang ingat. Banyak yang benda. Tapi kalau Starbucks tu kalau nak order kan venti. Bukan medium, bukan large. Betul. Dia pakai perkataan lain. So untuk branding itulah. Jadi branding tu apa yang ada di dalam kepala orang ramai, consumer. Gitulah. Okay. So lepas tu tadi pun dah ada branding positioning. Jadi kepada anda yang tengok, catat, let's say katakan korang nak niaga bag, nak niaga baju, nak niaga kasut, tentukan korang punya positioning audience. Kalau kasut, kalau cakap deep, contoh, aku ni nak niaga kasut. Tu general. Betul. Mesti kita akan tanya, kasut apa? Kasut kasut lah. Janganlah. Kasut apa? Betul. Kan nak tanya kasut. Aku nak kasut untuk hari raya. Okey, kita pergi kecilkan lagi. Kan branding tu, kecil hari raya. Okey, untuk hari raya nak yang jenis bersukan ke ataupun yang style, dia lain lagi. Betul tak? Betul. Kan so kalau nak kata baju pun kena tahu baju yang macam mana, streetwear ke, audience dia orang budak kecil ke, orang besar ke. Betul. Kan itu semua melibatkan branding strategi. Dan kena tengoklah parking tu kosong ke tak. So maknanya bila kita nak tengok check parking kosong ke tak, maknanya kita kena tengok kompetitor lah. Kena check lah kompetitor. Apa kekuatan dia, apa position parking yang macam mana yang dia dah ambil. Maknanya positioning dia. Kalau dia dah ambil positioning tu, kita kalau boleh tak payahlah berlawan
direct kan. Kita cuba cari parking posisi yang lain, berbeza. posisi yang berbeza. Okay, so kepada korang yang tadi yang macam tadi ni saya rumuskan sikit apa yang tadi Hadi cakap. Kita ambil posisi yang berbeza. Maksudnya dekat sini, let's say katakan kalau korang nak niaga baju, bisa bagi contoh nak niaga baju. Kalau korang nak niaga baju, make sure baju ni ramai orang niaga. Jadi first yang patut ditengok adalah kita tengok kompetitor kita dulu. Diorang main dekat position yang mana. Betul. Kalau ibarat tu kalau dalam padang tu kan, kalau ibaratnya kalau kat padang tu dia main dekat striker ke, dia goalkeeper ke, dia defend ke kat mana. Betul. Lepas tu kita tengok kekosongan mana yang patut kita isi. Kalau anda kata dia baju yang menggunakan teknologi airflow, maksudnya angin masuk, dia menggunakan teknologi. Yang kau pula kalau nak niaga baju, main dekat segmen untuk baju yang bergetah. Maksudnya dia angin, kalau aku getah, sesuai untuk orang-orang yang nak main gimnastik ke, yang nak runner ke, running ke. Positioning tu macam tu lah bentuk dia. Betul tak kalau saya bagi contoh tu? Betul. So kalau nak niaga, ingat kena create branding yang boleh ada di benak consumer, benak pelanggan kita. Di benak. Betul lah. Brand di benak. Asyik. So jadi kalau ikutkan pengalaman Hadi, kalau ikutkan branding mana yang pernah handle branding. Sebab untuk makluman semua, Hadi adalah branding consultant. Betul ke macam mana? Betul. Ke branding specialist ke macam mana? Saya cuba position lah. First kali saya cuba position sebagai brand strategist. Brand strategist. Dengar macam besar tu, strategi. Dengar macam besar. Apa beza brand consultant, brand strategy? Apa bezanya tu? Brand consultant pun saya pakai juga. Semua nak sapu. Kan? Tapi kalau consultant dia dengar macam menasihat lah. Kalau strategi dia macam mengeluarkan blueprint lah. Tanya saya lah. Kalau saya tanya saya, consultant di benak orang orang sampai fikir consultant dia bagi nasihat-nasihat je. Tapi kalau strategi dia macam dia mengatur kan, okay, kau kena buat ni, brand kau kena macam ni, posisi dia macam ni, ada macam tu So Adi memang sekarang run agency untuk branding. Betul. Strategi sebab lah. secara jujurnya memang kita buat dua-dua. Maknanya kata kita buat untuk klien dan juga kita bagi nasihat, klien buat sendiri. So dua-dua tu kita buat. Tapi yang paling pentingnya memang kita susunkan bersama-sama klien strategi brand dia tu. Dia nak macam mana? Dia nak macam mana, dan juga paling penting kita kena faham, tak boleh dia nak macam mana. Dia kena balik customer nak macam mana. Okay, ni take note, catat lah. Ni kalau jadi potongan TikTok, jadilah potongan TikTok. Kalau nak buat branding, buat apa yang orang nak. Betul. Jangan buat apa yang kita rasa betul. Betul tak? Kan kadang-kadang tu lah saya cakap, kita short sendiri. Banyak orang-orang kita ni kalau berniaga, aku rasa ni boleh pergi jauh ni. Dia rasa. Cuba tanya orang, tak ada. Orang banyak macam tu lah. Banyak yang macam tu. Tu yang kadang-kadang bila yang terjadi kalau buat branding, berniaga, kenapa tak ada orang nak beli barang aku itu yang terjadi kan. Sebab dia tak mengikut apa yang orang nak. So kalau bahasa kasarnya, kalau tanya saya, your problem is my business. Yes, betul. Kebanyakan perniagaan ni terjadi sebabkan masalah. Jadi kita buat, sebab tu kita cari solusi. So yang baru hadir first time ke podcast ni, kita cari solusi ni sebenarnya adalah sebuah podcast yang akan membantu peniaga kecil menambah ilmu perniagaan hanya mendengar podcast sahaja. Ni pengalaman saya jugalah handle macam ni. So ikutkan Hadi macam tadi, brand-brand besar ada tak Hadi pernah handle? Brand-brand. Okay, kita pun setahun jagung lagi. Setahun jagung. Nampak macam betul-betul expert tu pengalaman memang betul. Kalau ikutkan kita baru 2 tahun lah brand agency Butterfly Hippo. Kita ada handle sebenarnya banyak clients lah. Banyak clients. Tapi most of the clients memang jenis clients yang agak baru-baru. Ataupun dia masih baru, lepas tu dia nak rebrand. Tapi kalau klien yang maybe kita boleh tengok di mall, contohnya macam Sophia Rose. Kalau tahu Sophia Rose, dia jual tudung. Ataupun Tok yang kita pergi, macam saya pergi, saya ada memang saya berkali-kali lah pergi Tok yang yang dibuat oleh Maybank untuk bahagian entrepreneurship. So saya antara speaker yang agak tetap lah untuk satu program dia tu, Micro to Grow, dengan Maybank. Dengan Maybank. Maybank lepas ni boleh panggil saya.
Dan saya John pun pernah lah juga macam collaboration lah dengan Volvo. Kalau nak petik nama brand yang besar, dengan Volvo. Volvo dulu buat apa dengan Volvo dulu? Bahagian dia bantu apa? Mungkin tak apa. Dia sebab saya pernah buat konten cakap pasal Volvo. Okay. So kemudian dia punya agensi cakap, contact lah dengan Hadi Fahmi ni, maybe boleh collaborate. So nak dijadikan cerita dia waktu tu ada event Volvo. So sort of collaborate untuk kita buat konten untuk promote lah dia punya event tu. So basically macam tu je lah. Tapi kita boleh lah ride on nama Volvo tu. Satu ni ramai bagi saya secara peribadi, ramai mereka di luar sana kadang, terutama sekali macam Hadi mungkin rasa macam aku tak adalah bagi kesan yang besar sangat terhadap Volvo kan, macam cuma sikit je. Tapi bagi saya, walaupun dia adalah sumbangan yang kecil kan, tetapi dia mampu, bagi saya secara peribadi, dia memang memberi impact yang besar. Kalau anda kata Hadi dulu dekat Volvo tak ada memberi impact yang besar, saya rasa dia tak panggil. So sebenarnya Hadi sendiri ada value dia. Harap begitulah. Kan? Macam kemarin si Faiz saya panggil, segan-segan nak cerita pasal Petronas. Tak ada. Kalau Petronas panggil awak ada value. Sebab saya secara peribadi, saya suka kalau orang tu, bila kita panggil dia, jadi orang tu sebenarnya ada value bagi saya. Saya jenis orang yang, bagi saya appreciate lah value orang. Kalau saya panggil Adi ke sini, sebenarnya tinggi. Sebab tu saya panggil Adi tu master. Kan kalau korang nak tengok, betul cakap, kalau nak belajar tentang macam mana branding besar, memang Adi memang saya tengok memang banyak kupas tentang branding besar, macam mana perjalanan branding dia orang. Sebab branding ni is about history. Betul tak Adi? Betul tak? Kalau branding besar, kalau yang dah jalan lama, mana je? Tahu tak? Macam mana? Branding besar yang orang kata history dia sangat panjang. History sangat panjang. Banyak. Kalau brand international lagi macam selalunya from US and western countries lah. Contoh tadi macam Colgate dah 100 tahun lebih. Colgate 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Patutlah dia tak heran kalau sebut. Dia macam ni. Kalau sebut Colgate ni, yang saya memang sangat tertarik dengan Colgate sebab dia punya identik dia tu, kalau orang cakap belilah Colgate, padahal beli ubat gigi. Betul. Kan orang cakap beli ubat gigi, tapi kalau beli ubat gigi, beli Colgate. Kita pergilah kedai, belilah Colgate. Bukan ini Colgate. Nak Colgate yang itu. Yang mana? Yang itu. Safi. Ama. Cakaplah ubat gigi Safi. Iya. Ini kan Colgate. Colgate tu dah jadi, dia dah ambil alih ubat gigi. Positioning ubat gigi. Pening. Dulu saya ingat mak saya macam tu. Beli Colgate. Belilah Colgate. Nak yang kayu sugi. Colgate kayu sugi. Macam mana ni? Colgate ambil Safi rupanya. Sama lah juga macam Panadol, Pampers. Betul kan? Panadol paling power. Kalau cakap pening kepala, beli Panadol. Belilah Panadol. Bukan ini, yang lain. Itulah Panadol. Bukan. Padahal Panadol tu paracetamol. Antara brand yang kuat juga. Kalau lokal lah macam sakit perut, pil Ciketeon. Dia tu macam tak ada kompetitor, macam relax je. Betul. Daripada dulu itulah produk dia, biji-biji kecil-kecil. Tak pernah ubah. Relax je dia buat duit. Dia sebab dia dah di dalam brand positioning tu dah cukup strong. Orang kata sangat dah strong. Berakar umbi lah memang. Tak payah cerita dah. Kau tak boleh nak tandang posisi dia kat dalam kepala benak orang. Antara brand international lain macam Coca-Cola pun 100 tahun. Coca-Cola 100 tahun. Kalau tak silap saya, dia dah capai 100 tahun. Betul, dia waktu perang dunia dulu. Dia start dari perang dunia pertama, dia dah masuk Coca-Cola ni kan. Itu kelebihan dia. Dia start awal. Dia dah ambil parking awal. Tapi walaupun dia parking awal, tapi nak still maintain on the market. Dia lepas tu dah cerita pasal sustain lah. Yang nak cuba tendang Coca-Cola adalah Pepsi. Nak cuba tendang tapi tak dapat tendang. Sampai sekarang tak dapat tendang. Tapi walaupun dia tak dapat tendang, tapi dia tetap di hati benak dia konsumer juga. Dia tetap besar jugalah Pepsi. Okay. Tapi tu lah the power of branding sampai macam tu sekali. Dia boleh bagi saya dia boleh merubah bukan statement, dia nak panggil apa bahasa dia tu susah saya nak gambarkan. Dia macam ayat, macam contoh Apple lah. Tu macam tadi Apple tu buah. Tapi kalau orang sekarang, Apple tu is iPhone. Steve Jobs. Kalau obat gigi tu obat gigi, tapi orang cakap Colgate. Macam mana kita nak buat sampai tahap macam tu? Sebab back to basic, kalau kita cakap pasal brand tu apa, macam saya cakap tadi, brand itu ialah apa yang berada dalam kepala orang. Dia persepsi orang. Betul. Kan? Lepas tu kenapa kita nak buat brand? Kenapa kita perlu buat branding?
ada objektif dia lah. Ada objektif dia. Ada objektif dia kenapa kita kena buat branding. Sebab bisnes dengan brand ni dia kena bergerak seiring. Termasuklah marketing juga bergerak seiring. So kalau kita tengok brand-brand besar yang lama sampai 100 tahun, kalau kita tengok maknanya bila brand dia tu kuat, maknanya dia sustain lama. Dia boleh sustainable. So objektif kita buat branding ni ialah untuk kita kalau jual produk kita nak jual dengan satu customer ni berkali-kali. Dan juga customer kita tu at some point dia sanggup bayar lebih. Dia sanggup spend lebih. Termasuklah dari segi harga, termasuklah dari segi tenaga dia. Mungkin kalau dia nak ambil daripada brand ni juga, dia kena tunggu lama. Macam kalau beli kereta Porsche contohnya kan, kena tunggu, bukan order hari ni terus dapat bulan depan. Tak ada. Setahun kena tunggu. Lama. Waiting list. Nak masuk waiting list pun bukan senang-senang kita boleh masuk. Adi pakai Porsche saya pakai. Alhamdulillah. Dalam kepala saya je lah. Kita idaman lah. InsyaAllah. One day. Mana tahu lepas dah keluar podcast, kita cari solusi ni, banyak job masuk ni. So insyaAllah. Amin. Amin. So secara mudah ni, objektif kita buat branding ialah kita nak ada loyal customer. Betul. Dia beli dengan kita berkali-kali, selama mungkin yang boleh. Dan juga bila harga kita dah boleh makin tinggi, dia masih sanggup spend untuk beli daripada kita. Nak juga brand kita. Macam iPhone lah Macam iPhone. Sekali dah masuk tak boleh keluar. Susah. Selamba je dia jual handphone harga RM6,000. Jadi dia bukan ada di benak fikiran saja. Dia memang dah tawan hati kita. Ya, dia dah tawan hati kita. Memang betul-betul. It's a branding. Kalau nak cerita pasal the product quality, tak payah nak cerita. Semua orang cakap benda yang sama. Samsung pun ada. Xiaomi pun ada. Betul. Yang lain pun ada. Tapi macam mana nak ada kat hati benak consumer That's a level Jadi kalau korang nak belajar macam mana nak bawa branding tu apple to apple kan. So nak belajar benda-benda macam tu, kena contact dengan si Adi. So macam ni kalau nak contact dengan Adi, nak belajar kita saya katakan ni ada ni, dia macam mana aku nak belajar ni buat branding ni macam mana. So macam ni boleh hubung. Yang kat depan saya tu social media lah, Instagram dan juga TikTok. Hadi Pahmi, boleh search HADI P for Penang, Pahmi. Nama saya bukan Fahmi. Bukan Fahmi. Hadi Pahmi. Pahmi. Memang on IC Pahmi lah. Memang IC Pahmi. Okay. Lama apa semua. Nama ayah saya tu Pahmi. So maybe waktu register tu tersalah tulis P ke apa ke kan. Sekejap. Pahmi nama ayah? Nama ayah. So nama panjangnya? Abdul Hadi bin Muhammad Pahmi. So short form Hadi Pahmi. Sebab brand positioning untuk nama Abdul Hadi dah ada orang lain ambil. Dah ada. President PAS. So kita kena guna nama glamour lain lah, Hadi Pahmi. Dan kelebihan dia, kalau Fahmi ni biasa ejaan dia F. Saya ada keunikan kat situ lah, ejaan dia P. So boleh tu sama lah dengan saya. Nama saya Adib tapi bukan B. P. Dia selalu P ni special lah. Okay. So kalau boleh pergi contact kat social TikTok, media, social, boleh DM, boleh juga pergi ke website saya, hadipahmi.com. hadipahmi.com. So dekat situ portfolio, kerja-kerja semua ada lah. Ya, betul. Dengar cerita ni, seminar. Ya, Bulan seminar apa? kita akan buat pada, ini yang paling terdekat lah, 24 Januari tahun ni. Workshop berapa hari? 1 hari, full day. 1 hari dekat Rekascape Cyberjaya. Dengan kos? Dengan kos harga dia RM875. Dia bukan macam kelas seminar, sebab kalau kita faham kelas seminar bisnes selalunya dia buat besar, ramai audience dia. Tapi kita ni buat bengkel, so kita buat kecil. Maksimum yang kita akan ambil, mungkin kita akan ambil 5 dulu, 5 bisnes untuk join workshop tu lah. Sebab tu harga dia RM875. Sebab kita akan cerita fundamental lah bila kita nak buat branding. Dan kita akan sentuh tentang brand strategi. So mungkin yang dengar 800 lebih mahalnya. Okay guys, ni korang kena clear untuk dapatkan ilmu perniagaan, untuk pengalaman yang value dia 10 tahun, berpuluh tahun ni bukan senang. Korang dapat dengan kos 800 lebih tu, dijadikan satu buku. Korang orang kata tak mengulangi kesilapan, tak banyak, kurang kesilapan lah. Bahasa mudah dia. Lepas tu value untuk ilmu yang kau dapat ni, korang boleh
up korang punya business. Apa kata, valuation business korang boleh lagi naik. Korang sale juta-juta mah, 800 satu hari duduk belajar ilmu banyak. Kadang-kadang saya geram juga kelas mahal ni 1,000 lebih, 2,000 lebih. Ini macam ni. Ingat, ilmu yang dia bagi adalah ilmu untuk kita buat duit. Bukan ilmu sembang kau duduk dengar. Tak ada. Ini ilmu yang korang dapat adalah ilmu untuk korang buat duit. Kalau korang dapat ilmu tu dengan banyak, senanglah korang buat. Sekat spend 800, sale 8 juta. Apa cerita? Bengkel lu satu hari Satu hari. Tapi Adib join ke tak ni? Saya beli jiwa. Kalau tengok kan saya ikut. Semasa saya kena beli jiwa. Dah janji dengan rumah. Kena pergi Sarawak. Umi, nampak tak? Promote. Terasa pergi Sarawak. Saya tak dapat ikut. Tapi kalau bulan 2 ada, InsyaAllah saya ikut. Saya kalau tanya saya memang akan pergi. So saya rasa itu je di. Jadi terima kasih atas perkongsian. InsyaAllah korang dapat poin-poin dia lagi. Sebab kalau kita nak pergi deep lagi tentang branding, InsyaAllah kita akan panggil Adi lagi untuk kita lebih cerita, lebih orang kata detail lagi berkenaan branding. Mungkin kita boleh share lagi nanti berkenaan teknikal dia pula. Sebab sekarang ni dia lebih kepada asas dia, macam mana gerak kerja branding tu. Kadang ada yang tanya, alah branding, apa nak buat branding, letak logo settle lah. Ramai orang macam tu orang kita. Kali ni tak, kita nak mengajar anak-anak muda ni, peniaga kecil kat luar sana. Kalau korang nak berniaga, make sure kena ada branding. Kata make sure kena buat branding yang betul lah. Dan juga saya nak tambah sikit, branding ni dia kena pair dengan business. Sebab business ni kita banyak tengok pada nombor. Tapi bila kita cakap pasal branding ni, kita nak main dengan emosi customer. So dia kena balance antara nombor dengan emosi. Emosional tu. Mantap. So saya rasa itu je. InsyaAllah kalau anda kata ada rezeki, kita jumpa Adi lagi. Terima kasih Adi datang. Sama-sama. Terima kasih banyak jemput. Ini one of my master. Thank you. So saya rasa itu saja. Jadi kepada korang, jangan lupa untuk follow media sosial kita Cari Solusi di platform media sosial TikTok, IG, YouTube. Dan paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum. Kita Cari Solusi.